Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Kombinasi Intelektual Kehakiman Profesi yang dikasihi penjaga masa yang setia dengan jalan di sisi, seterusnya hadirin dan hadirat yang dekat di hati. Hadirin sekalian, bak kata orang tidak kenal maka tidak cinta. Tetapi cinta itu buta. Maka marilah kita bersama-sama mendalami dan menghayati serta terus bersuka dan bercinta dengan syarahan saya yang bertajuk Keagungan Teladan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan menguraikan kepentingan memiliki teladan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya melontarkan hujah syarahan saya, izinkan saya menginterpretasikan rangkai kata serta frasa dalam maudhu syarahan saya. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, keagungan merujuk kepada kebesaran, kemuliaan dan ketinggian. Ia mencerminkan keunggulan dan kehebatan seseorang, manakala teladan pula didefinisikan sebagai perbuatan dan lain-lain yang patut diikut. Akhlak merujuk kepada budi pekerti, kelakuan atau tabiat. Ia merangkumi semua aspek tingkah laku yang mencerminkan kebaikan, kejujuran, kesopanan dan keberkatan. Frasa keagungan teladan akhlak mengacu kepada keunggulan dan kehebatan dalam perilaku moral yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bagaimana baginda menerapkan akhlak yang mulia dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, keadilan, kejujuran, kasih sayang dan kerendahan hati. Baginda mempunyai moral dan kerohanian yang tinggi serta akhlak yang terpuji yang dapat dijadikan teladan dan inspirasi oleh umat Islam. Kisah dan pengajaran yang dapat dipetik dari sirah Rasulullah termasuk secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dihormati sekalian, hari ini saya akan kongsikan 3 isi utama bagi menguatkan hujah syarahan saya. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terbaik dalam keikhlasan. Hal ini menyebabkan bahawa baginda mengajar kita untuk melakukan amal perbuatan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari pujian malah ganjaran duniawi. Contoh yang jelas terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sadaqallahul azim. Katakanlah, sesungguhnya aku manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Rasulullah mengajarkan pentingnya ikhlas dalam hadis seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, mafhumnya sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang diniatkan. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan baik dalam memperlihatkan kasih sayang dan belas kasihan terhadap semua makhluk. Sebagaimana yang kita sedia maklum, baginda menunjukkan kesabaran, kelembutan dan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Hal ini dikatakan demikian di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi seluruh alam dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Akhir sekali, baginda juga merupakan teladan yang boleh dicontohi dalam menegakkan keadilan. Baginda tidak memihak kepada golongan tertentu, bahkan selalu berlaku adil dalam memutuskan perkara. Terdapat banyak contoh bagaimana baginda menyelesaikan perselisihan dan konflik dengan adil. Al-Quran juga menekankan pentingnya keadilan dalam surah Al-Ma'idah ayat 8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam syarahan ini kita dapat memahami gaya kehidupan Rasulullah SAW serta mengambil pengajaran yang penting tentang teladan akhlak yang baginda tunjukkan. Melalui teladan akhlak baginda, kita juga dapat memperbaiki hubungan sosial dan membangun masyarakat yang harmonis. Rasulullah SAW menunjukkan sikap kesabaran, toleransi dan pengampunan dalam menghadapi pelbagai tantangan dan konflik. Baginda juga mendorong umatnya untuk saling mengasihi, menghormati dan bekerjasama untuk kebaikan bersama. Akhir kalam, marilah kita mengambil hikmah dalam syarahan ini serta terus berupaya mengimplementasikan teladan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita. Dengan demikian, kita dapat meraih keberkatan dan menjadi pembawa manfaat bagi diri sendiri, orang lain dan seluruh alam. Sekian, terima kasih.